Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah datang saat kematian pada mereka tersebut. Lalu di waktu itu kebanyakan di kalangan mereka akan mula menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku hidup kembali di atas dunia dahulu. Mudah-mudahan bila diberi peluang untuk aku hidup itu, la'alli a'malu salihan fima tarakt, aku mampu untuk melakukan kembali amalan salih yang aku tertinggal dahulu, ya Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tak mungkin akan terjadi perkara demikian. Hanya mulut-mulut mereka sahaja yang menyebut yang mereka ingin kembali hidup di atas dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang mereka, mereka akan melalui saat barzakh sampailah mereka dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Pengerusi dan ahli jawatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana malam yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita datang bertamu sekejap dalam majlis ilmu ini bagi membicarakan tentang satu tajuk yang besar yang di hadapan kita yang perlu kita lalui, iaitu yang disebut dengan barzakh. Satu masa yang kita akan sampai juga suatu hari nanti. Cuma giliran saja di kalangan kita ni siapa dan ketika mana dan bagaimana kita akan sampai saat tersebut. Islam dia memandang bahawa bila kita cerita tentang mengenai masa yang akan datang nanti, Islam dia inginkan supaya kita sentiasa bersedia sepanjang masa. Kerana dalam hidup kita ini, ramai di kalangan kita ini hidup dalam keadaan yang leka dan mengasyikkan. Kita hidup di atas dunia ni, satu penyakit yang kita sedang mengalami di kalangan kita ialah penyakit hanyut dengan dunia. Hanyut ataupun leka kita dengan dunia. Bahkan kita sendiri pun rasa sekejap je masa kita hidup sekarang ini. Kita masih lagi terdengar kompang perkahwinan kita. Kita masih lagi dengar saat mana tangisan kedengaran anak kita mula lahir di atas muka bumi. Kita masih lagi rasa baru saja dalam hidup kita ini memulakan kerjaya. Boleh jadi di kalangan kita, kita rasa baru saja kita tinggal dekat Putrajaya ini. Tapi sedar-sedar sekarang ni kita dah nak mula pencen dah pada kita. Kita sedar-sedar kita sekarang ini ramai dah anak menantu kita yang kita membilang mereka tersebut. Kita rasa baru saja. Baru ni kerana apa dia? Kerana kita terlampau hanyut dengan dunia. Ramai di kalangan kita hanyut dan meleka dengan dunia. Sebab tu kalau kita perhati dalam ayat Al-Quran Karim, dia pesan pada kita banyak kali tentang perkara ini. Jangan sampai kamu anggap dunia ni tempat yang kamu nak tinggal. Al-Quran diajar pada kita, dunia ni tempat kamu meninggal.
tempat kamu kena meninggal. Suatu masa nanti, kamu kena tinggalkan juga dunia ini sendiri. Habis itu apa benda yang kita akan sampai nanti dalam hidup kita yang disebut dengan barzah. Barzah, kita akan sampai ke perkampungan barzah. Di kalangan kita tak ada seorang pun yang tak sampai. Masing-masing sampai. Tapi yang sampai tersebut berbeza-beza keadaan di kalangan kita yang sampai. Ada yang sampai dengan keadaan dia bersedia. Ada di kalangan kita yang datang dalam keadaan tercungak-cungak terhadap dunia. Letih dia dengan dunia. Ada di kalangan kita yang bila dipanggil menghadap di hadapan Allah, tergamam. Faizahum mublisun. Dia tercengang-cengang waktu mana dia menghadap di hadapan Allah. Ada di kalangan kita ini yang bila sampai menghadap di hadapan Allah untuk sampai di alam barzah, dia penuh dengan persediaan yang cukup lengkap pada diri dia. Para hadirin sekalian, dalam hidup kita ini, saya sentiasa sebut bahawa satu penyakit yang akan datang dalam hidup kita ini ialah penyakit di mana kita menyesal yang tak sudah dalam hidup. Penyesalan ini kebanyakan di kalangan kita terjadi. Saya pun menyesal, tuan-tuan. Tuan-tuan lagi, kalau kita tak bersiap, kita akan lebih menyesal pada diri kita. Islam diajar, jangan menyesal waktu mana kamu dah menghadap depan Allah. Belajarlah untuk kamu menyesal waktu mana kamu belum lagi menghadap depan Allah. Suatu nilai air mata yang mengalir. Waktu mana takut terhadap dosa yang ada, ataupun takut terhadap neraka Allah SWT, cukup bernilai di sisi Allah. Tuan-tuan baca dalam hadis Rasulullah SAW. Kita akan jumpa dengan hadis Rasulullah sebut tentang mengenai bagaimana nilai air mata yang mengalir kerana takut pada Allah. Min bakat min khasyatillah. Takut kerana pada Allah. Setitik air mata kerana takut pada Allah di dunia ini jauh lebih boleh menyebabkan terpadam 10,000 tahun api neraka Allah untuk seorang hamba tersebut. Bagaimana besarnya nilai tersebut. Sehingga kan nilai kita buat amal ibadah, khusyuk kita dalam ibadah kita. Dalam ibadah kita ni bernilai di sisi Allah. Ikhlas kita dalam ibadah kita bernilai di sisi Allah. Kerana dunia ini merupakan tempat yang kita diajar supaya kita ambil sebanyak mungkin nilaian-nilaian kita untuk kita keuntungan di waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Tapi sayang para hadirin sekalian, kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, ramai di kalangan kita ni, dia tak rasa menyesal sekarang. Kebanyakan di kalangan kita ni, dia rasa menyesal bila dia sudah nampak malaikat maut berdiri di hadapan mukanya. Waktu mana tengok saja malaikat maut berdiri di hadapan muka, kebanyakan di kalangan kita timbul penyesalan. Timbul terus menyesal. Kita sekarang ni, kita tak menyesal sebab kita tak nampak lagi malaikat maut. Cuba kita nampak malaikat maut. Nampak je malaikat maut, kebanyakan mulut manusia akan sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Dia sebut pada malaikat maut, malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah sekejap? Jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi malaikat. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa. Saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Sekarang saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Waktu mana dia hidup, dia tak ada pun nak bersedekah. Kita ni waktu mana kita hidup, ada kita berebut kita nak bersedekah? Tak berebut pun pada diri kita. Waktu mana kita hidup sekarang, ada kita berebut nak jadi hamba Allah yang saleh, berebut sahab yang tamu. Ada di kalangan kita berebut demikian. Ada di kalangan kita berebut untuk nak buat kerja-kerja agama. Tak ada, kita mana berebut di kalangan kita. Bahkan kita dalam urusan agama, kebanyakan di kalangan kita, kita lebih suka orang lain mendahului kita dibandingkan dengan urusan dunia. Urusan dunia, kita akan berebut. Kita berebut untuk dunia. Yang kita kena tinggal. Manakala akhirat, kita tak berebut. Yang kita akan kena pergi. Pelik dalam hidup kita. Kebanyakan di kalangan kita begitu. Saya bukan sebut pada tuan-tuan saja. Saya sebut pada diri saya sendiri demikian. Gambaran bagaimana dalam hidup kita ini, ramai di kalangan kita ni tak rasa sekarang nikmat yang Allah jadi. Sehingga kan nikmat yang Allah beri pada kita, sehingga kan kita sia-siakan begitu saja. Bila kita sia-sia, kita timbul penyesalan. Menyesal kita bila? Bila waktu mana kita dah mula ditarik nikmat itu.
Tak ada nikmat tersebut, mula kita rasa menyesal. Menyesalnya kita, menyesal kebanyakan orang kita demikian. Menyesal kenapa dia tak sedekah. Menyesal kenapa dia tak jadi hamba Allah yang saleh. Allah jawab terus, "Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun." Allah tak tangguh dah ajal pada seorang bila sampai masa dia. Bila sampai masa, kamu jangan harap kamu boleh tangguh lagi sekejap masa dalam hidup kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Di waktu itu Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang kalau sekiranya ditangguh dan diulang dalam hidup kamu. Tuan-tuan, masa inilah kalau kita nak sebut masa barzah. Masa barzah ni masa bila? Ulama kata masa barzah mula kamu lihat malaikat maut di depan muka kamu, masa itulah masa detik permulaan barzah dalam hidup seseorang. Yang kamu tak akan mundur lagi masa di kamu tersebut. Kamu dah mula one way, no U-turn. Mula satu jalan, tak ada lagi jalan undur, tak ada dah. Start daripada malaikat maut diri depan muka kita, malaikat maut mula sebut, "Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku tengok nama kamu di arasy Allah telah gugur di sisi Allah. Aku tidak akan keluar daripada berdiri di hadapan muka kamu ini sehingga aku berjaya mengeluarkan roh kamu daripada jasad kamu, wahai anak Adam. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini." Sebut keluar tersebut, mula kita melalui saat barzah yang pertama yang kita akan lalui dalam perjalanan kita, pengembaraan untuk bergerak kepada satu alam yang ketiga yang besar lepas pada kita hidup di atas dunia, yang disebut dengan alam yang namakan dengan alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mula kita di saat tersebut datang penyesalan. Tapi yang heran, dalam Al-Quran Karim Allah cerita ada lagi manusia yang degil dan tolol saat tersebut. Ada lagi manusia yang degil. Dia tak percaya mati ke tak mati. Mati ke tak mati. Teragak-agak kerana dia tidak ada ilmu. Kuliah tak pernah dengar. Ceramah malaikat maut tak ada. Tak pernah datang. Orang nak kuliah, dia tahan pula, tak bagi tahu liah. Macam tu. Nak sebutnya, nak bagi tahu pun tak boleh. Dia akan jadi demikian. Sikap dia. Dia tak pernah. Dia ragu-ragu. Mati ke tak mati ni? Mati ke tak mati aku ni? Dalam keadaan yang dia teragak-agak. Mati ke tak mati? Mati ke tak mati itu, malaikat maut masuk. Tengah masuk. Masuk tu, masuk dalam toilet dia. Bila malaikat maut masuk saja, malaikat maut tarik daripada hujung kaki seorang. Barzah mula dilalui oleh seseorang ini. Bermula daripada mana kematian kita? Bermula daripada hujung kaki kita. Start daripada hujung kaki. Tarik daripada hujung kaki. Tarik itu, tak ada tempat tak rasa sakit. Mula kena tarik itu, habis seluruh tu badan rasa sakit. Sakit ni sampai peringkat mana? Sampai tak tergerak jasad. Sakit tak sakit. Sakit ni tak tergerak jasad. Kaku, kita kata dia ni sakit ke tak sakit? Sakit sampai tak tergerak jasad. Tuan-tuan boleh bayang macam mana saat yang berlaku saat demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Aku tak pernah diberitahu satu suasana yang jauh sakit dalam hidup ini kecuali sakitnya sakaratul maut." Sehingga Rasulullah sebut, "Inna sakaratun azim." Sesungguhnya sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Sakarat sebahagian daripada barzah. Saat mana kita sebut saja barzah, kita tahu terus. Bila tarik saja, tarik tersebut daripada hujung kaki kita, malaikat mula datang. Waja'at sakratul mauti bil haq. Waja'at sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Datang dah sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Masa inilah yang kamu seringkali lari-larikan dalam hidup kamu sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Masa yang kita lari dalam hidup ni, kita ni berkejaran ke sana, berkejaran ke sini. Lari daripada apa? Lari daripada mati ya. Orang yang jogging tiap-tiap pagi tu, tuan-tuan tahu, dia jogging tu dia lari daripada apa tu? Lari daripada mati lah tu. Tuan-tuan tahu orang yang makan pil tu, tiap-tiap hari dia makan pil, vitamin itu, vitamin ini. Dia makan tu, kenapa tu?
Lari daripada mati lah tu. Hidup ni, Allah kata kamu lari daripada mati. Kamu lari. Kena juga perangkap mati. Tak ada orang boleh lari daripada kematian. Sampai dah sekarang. Zalika ma kunta minhu tahid. Allah kata, yang ni yang kamu lari ni. Malaikat sebut, yang kamu lari dalam hidup kamu. Ni, masa yang kamu sedang sampai sekarang ini. Bila sampai saja saat yang demikian, bila sampai saat kematian pada diri dia, malaikat mula tarik daripada hujung kaki ni. Imam Ghazali kata, tak ada tempat yang tak rasa sakit. Rasa di rambut sakit, rasa di telinga sakit, rasa di gigi ngilu. Tak ada tempat yang tak rasa sakit. Di mana tempat yang kamu sentuh rasa, di situlah rasa sakit yang kamu rasa. Tak ada tempat yang tak sakit. Sakitnya Allah saja yang tahu. Digambarkan bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah. Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Sakit Allah saja yang tahu. Nak digambarkan sakitnya saat itu Rasulullah sebut, bagaikan kulit yang disiap. Kulit kita ni disiap. Tarik di kulit. Kemudian tarik di atas bara api yang panas. Ditarik di atas kapas yang basah. Bunyi bunyi. Sakitnya Allah saja yang tahu. Sakit bagaimana sakit di saat itu? Rasulullah sebut dalam hadis-hadis yang banyak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin baca dalam kitab yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, digambarkan satu-satu. Yang saya kuliah di Masjid Sultan Zainal Abidin ini, Sultan Mizan ini, nak sebutnya bagaimana kita cerita satu-satu. Bagaimana sakit saat tersebut. Rasulullah kata, tak boleh nak digambar. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, bila tanya dia, macam mana sakit sakaratul maut, wahai Aisyah? Aisyah jawab, aku tak boleh bayang. Aku lebih ringan daripada Rasulullah. Sakitnya, sampai aku tengok Rasulullah tu, tergerak tangan Rasulullah tu, cari bekas air. Waktu mana saat sakarat Rasulullah ni, peluh-peluh atas dahi ni, Rasulullah tergerak tangan Rasulullah, cari bekas air ni. Aku tengok Rasulullah cari bekas air. Aku ambil bekas air, aku letak dekat dengan Rasulullah. Rasulullah ambil tangan Rasulullah letak dalam bekas air. Rasulullah sapu muka Rasulullah. Rasulullah baca satu doa yang aku ingat sampai hari ni, katanya Aisyah. Doa apa yang Rasulullah baca? Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah saya saat saya melalui sakaratul maut ini, ya Allah. Sakit. Bila tanya lagi bagaimana sakit ya Rasulullah, Rasulullah jawab, sakitnya sakaratul maut ini, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu. Kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat tersebut. Waktu mana dia nak melahirkan zuriat ini, dia tegan jasad dia ni nak keluar tersebut, peluh tadai, pegang tangan. Saya tengok orang rumah saya nak melahirkan zuriat ni, keluar urat ni atas dahi ni, pucat muka dia, dalam keadaan mengetak bibir. Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Tak terbayang di saat mana sakit sungguh. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu kan, bila dia melahirkan zuriat itu, kita tanya macam mana sakit ya? Sakit. Nak melahir lagi lepas mana? Tak nak. Tobat aku tak nak dah. Tak naknya sakit di saat itu. Tapi 2-3 jam lepas tu nak balik dia panggil. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah jadikan sakitnya kematian tersebut. Sakitnya ni digambarkan tersebut. Tarik itu daripada hujung kaki itu, tarik sampai ke lutut. Tapi degil, manusia degil, ada nak taubat? Tak, mana taubat? Hidup sekarang pun tak taubat. Kat nak mati nak taubat? Tak taubat. Orang kita ni mana nak taubat? Dah tarik dah tu, sakit dah. Dia confused, mati ke tak mati. Syaitan pula sebut, jangan taubat bro, jangan taubat bro. Kamu jangan taubat. Kalau kamu taubat sekarang, cepat bro kamu keluar. Kamu jangan taubat. Syaitan menyamar menjadi lebih kurang 7 wajah. Disebut dalam hadis Rasulullah gambarkan, dia wajah-wajah yang kamu sayangi waktu mana kamu hidup di atas dunia. Semua dia gambarkan di saat tersebut. Bila roh kita tarik daripada hujung kaki sampai ke lutut. Bila tarik sampai lutut, daripada lutut ni tarik lagi sampai daripada lutut sampai ke pusat. Bila tak sampai ke pusat saja,
rasa sejuk di pusat kita. Sejuk di pusat ni, tiba-tiba sejuk tersebut turun sikit demi sedikit. Turun balik. Sejuk yang amat sangat. Turun sikit demi sedikit. Turun. Sampai parah bawah kemaluan kita. Tengah-tengah turun tu, syaitan sebut. Cuba kamu tengok. Kan aku dah bilang pada kamu, tak mati. Kamu je rasa mati ni. Tak mati lagi ni. Dia turun. Tengah-tengah turun tu. Dia pun rasa, tak apa. Tak mati. Sedang turun. Roh ni turun lagi ni. Bila turun sampai ke bawah. Bawah kemaluan kita tu. Dia berhenti sekejap. Tiba-tiba mendadak naik. Zup naik ni. Sampai di halqum terus. Bila sampai di halqum, tergamam dia. Allah, mati aku dia. Mati aku tu keluar terus daripada mulut masing-masing. Nak sebutnya menyesal. Datang penyesalan tu keluar dan Allah rakam. Allah sebut dalam Quran cerita perangai degilnya manusia ni. Bagaimana payahnya manusia bila sampai di halqum ni, mulut sebut terus, inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah disebut. Sekarang saya taubat ya Allah. Allah jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubatlah orang yang hidup buat amal jahat di atas dunia. Waktu mana kamu hidup atas dunia, kamu jahat. Ya'maluna as-sayyi'at. Hidup buat kerja-kerja yang buruk. Kerja yang keji dalam hidup. Ya'maluna as-sayyi'at. Hatta iza hadara ahadahumul maut. Sehinggalah dia sampai pada saat roh dia sampai di halqum. Hatta idza hadar ahadahumul maut qala inni tubtul an. Lalu tiba-tiba mulut dia sebut, inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Bila sebut taubat tersebut, turun malaikat sebut, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Waktu mana sampai roh sampai di halqum ni, malaikat kata, jangan perangai macam tu kamu ni. Kamu ni pelik sungguh hidup atas dunia. Idza balagatit taraqi. Ketika mana roh kamu sampai di halqum, wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Siapa yang boleh pulangkan balik? Mereka tanya. Yang kamu rasa hebat atas dunia. Kamu kan atas dunia dahulu KSU kan? Kamu dahulu atas dunia kan? Dahulu general kan? Kamu dahulu kan atas dunia dahulu pembesar kan? Kamu dahulu datuk datin kan? Sekarang siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Wa dhanna annahu al-firaq. Bau perasaan mati dah aku ya Allah. Mati itu wal taffatis saqu bis-saq. Mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri dalam keadaan yang dia tahu habis dah aku dengan dunia yang bersifat sementara dalam hidup ini. Habis nilai tuan-tuan. Habis dah. Tuan-tuan banyak tanah macam mana pun, tuan-tuan menjadi pembesar macam mana sekalipun, kita ni hebat macam mana pun, waktu mana roh keluar, hilang nilai. Hilang nilai terus. Kamu raja ke? Waktu mana kamu atas dunia dahulu, waktu mana kamu hidup atas dunia dahulu, orang sembah kamu, orang hormat kamu. Bila kamu mati ada orang nak hormat kamu? Tak ada dah, kamu jadi mayat. Kamu jadi mayat saat mana kamu menghadap depan Allah. Bila keluar roh kita ini, keluar saja. Dua saja keadaan yang keluar. Tuan-tuan kena ingat betul-betul. Sama ada keluar dalam berbau wangi, ataupun keluar dalam keadaan berbau busuk sebusuk-busuk. Macam nafas kita kan. Kalau orang duduk dekat dengan kita, dia sama ada dia bau wangi daripada nafas kita, ataupun dia bau busuk daripada nafas kita. Dua tu je keadaan. Waktu mana roh keluar daripada tubuh badan kita ni, dia bau tu wangi, tanda kamu mukmin. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Kita harap kita lah keluar tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil bekas air, Rasulullah tuang bekas air tersebut. Rasulullah tuang bekas air tu masuk dalam satu bekas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inilah roh orang mukmin. Waktu mana dipanggil oleh Allah, malaikat panggil dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulang ya, pulang pada Allah dengan penuh keredaan. Allah reda pada kamu, kamu reda dengan ketentuan Allah. Bahasa yang indah mereka panggil. Seru ni panggil. Bila roh yang tidak mukmin, yang bau busuk ni, Allah cerita, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu boleh tengok
orang yang buat zalim di atas dunia ini, saat mana ghamaratil maut, waktu mana dia menghampiri kematian, mereka ni hulu tangan rodok dalam halqam dia ni, rentak daripada tuadan dia tersebut, akhriju anfusakumul yaum, keluar kamu hari ini, kamu akan rasa kehinaan dalam hidup kamu. Start daripada mula kamu keluar ni, kamu boleh rasa hinanya hidup kamu. Sepanjang kamu hidup, tak bernilai langsung kamu hidup di atas dunia. Basitu aidihim, dalam keadaan yang dia ni rasa hina sungguh, saat mana keluar tu dia panggil tak ada nilai langsung. Tuan-tuan akan rasa dalam keadaan kita ni rasa penuh dengan nikmat, ataupun kita rasa dalam keadaan penuh azab di saat mana kita keluar ini. Roh ni keluar je daripada badan. Bila keluar tersebut, masuk dalam bekas. Bekas sama ada bekas tu berwangi, semerbak, warna putih, cantik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ataupun dia masuk dalam bekas yang warna hitam, kelam, bau busuk sebusuk-busuknya. Bila masuk saja, kita dah mula hidup di alam barzah. Mula kita hidup di alam barzah di dunia. Barzah dunia. Roh kita mula dinaikkan. Naik di langit yang pertama. Bila naik langit yang pertama, penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Kalau dia orang mukmin, penjaga langit yang pertama kata, beruntung dia hidup dalam keadaan saleh, mati dalam keadaan saleh. Bila roh dia tidak di kalangan orang mukmin, keluar tu bau busuk, sebusuk-busuk ni. Rasulullah kata, hanya dua makhluk yang tak bang. Jin dan juga manusia. Makhluk-makhluk lain tahu. Cicak dalam rumah tu tahu. Kemudian kucing dalam rumah tu tahu. Orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka. Tuan-tuan pernah tengok kan? Kucing yang melilau di atas kubur seorang hamba Allah. Yang beria kucing tersebut. Kucing tu tahu keadaan yang sedang berlaku pada hamba Allah yang sedang berada di dalam kubur tadi. Nak sebutnya, bila naik saja, langit yang pertama, langit yang kedua, sampai langit yang tujuh, bila sampai menghadap depan Allah, Subhanahu Wa Taala saja, di waktu tersebut Allah sebut terus, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Bila sebut saja, tentukan dalam syurga Illiyin, roh ni turun terus. Turun berada hujung kepala masing-masing. Na'udzubillah min zalik. Kalau Allah sebut, tentukan dia dalam neraka Sijjin. Sebut, neraka Sijjin. Roh ni turun terus. Turun diri di hujung kepala masing-masing. Orang mukmin, dia mula tengok anak-anak dia buat apa. Dia mula lihat, kita boleh rasa orang datang buka butang baju kita. Kita boleh rasa saat mana orang mula akad badan kita. Kita sebut perlahan-perlahan ya, sakit tadi tak habis lagi tersebut. Sakit mati ni tak habis lagi. Sebut kepada orang yang usung. Rasulullah cerita, setiap roh ni dia akan sebut pada orang yang angkat jenazah dia tu, dia sebut perlahan-perlahan. Jangan kuat, sakit dia sebut. Sakit sangat. Satu kita dengan jenazah ni jangan kasar, jangan. Saya nak pesan pada pemandi jenazah ni. Jangan kasar dengan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah pesan pada kita, bila nak mandi tu, ambil tangan tu, jirus atas tangan. Genjis-genjis begitu je. Nak sebutnya sakit, jangan genjis. Jangan jirus macam kamu jirus bunga tu, jangan. Jangan kamu jirus orang meninggal dunia ni dalam keadaan kasar, jangan. Ambil kapas, seluk perlahan je. Sakit yang amat sangat. Sakit tak sakit ni, tak percaya cuba mati lah. Nak sebut macam sakitnya saat tersebut. Sakit di saat ini. Kita boleh nampak siapa yang datang kapankan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang usung jenazah kita letak di atas keranda. Kita boleh rasa saat mana orang mula usung jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang di kalangan orang datang nak mandi, nak solat jenazah kita. Kita boleh dengar orang bercakap apa terhadap jenazah ini. Kita boleh dengar satu-satu. Suatu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ada jenazah, saya nak minta tolong, jangan bercakap benda yang buruk terhadap orang meninggal dunia. Jangan cakap hal dunia. Seolah-olah kalian tidak memahami keadaan yang dia sedang melalui saat ini. Jangan sibuk tanya,
Dah datang duduk kawasan jenazah. Sibuk kita tanya. Gegar Waganza semalam siapa menang? Tanya soalan demikian. Tanya soalan yang tak ada manfaat langsung. Jangan tanya soalan demikian. Bila pergi ziarah orang meninggal dunia, jangan bercakap hal dunia. Bercakaplah tentang akhirat. Bercakaplah tentang bagaimana malam pertama dia dalam barzah sekejap lagi. Cerita dan sebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia ini. Kerana setiap kali mana kita sebut saja, mereka akan mengaminkan setiap kata kita kepada jenazah yang kita datang ziarah ini. Sebab ada dia. Dia ni, alhamdulillah dulu, dia rajin sangat azan. Dia ni Bilal, seorang ni. Dia ni Tok Imam, kalau tak ada orang. Dia akan berlumba di kalangan, dia ni sah yang pertama. Orang yang rajin baca Quran. Kita sebut benda yang baik. Bila kita sebut benda yang baik, mereka mengaminkan setiap kebaikan yang disebut tadi dan menambahkan lagi ketenangan saat mana berada malam pertama di barzah sekejap lagi. Nak sebutnya gambaran bagaimana saat tersebut, saat melalui barzah. Kita berada di suasana barzah, manakala orang lain hidup dengan suasana dunia. Barzah yang kita lalui ini, kita boleh rasa orang datang usung jenazah kita. Bila keluar saja jenazah kita daripada rumah kita ni, kita nampak semua barang-barang ni, semua angkat tangan. Selamat tinggal bos. Saya tidak menjadi milik bos lagi. Saya akan menjadi milik orang sebentar lagi. Semuanya angkat tangan. Belum nak keluar tadi pun semua ni ucap salam ni. Ruas-ruas ni bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ruas-ruas tangan kita ni bagi salam. Kita berjumpa di akhirat. Kita berjumpa di sana. Kita berjumpa di sana nanti. Semua ucap demikian. Waktu mana kita keluar, jenazah kita keluar saja, lalu kita nampak saja saat tersebut, barang-barang yang dalam rumah kita ni, semua mengangkat tangan. Semua angkat tangan. Selamat tinggal. Bos, saya bukan jadi milik kamu lagi. Sekejap lagi saya akan menjadi milik orang lain. Dan kita nampak dua ketul yang besar yang akan mengikut di belakang kita ini. Satu warna putih, satu lagi warna hitam. Apa yang mengikut? Yang disebut dengan amalan. Yutbi'ul mayyit salasa. Rasulullah sebut, yang mengikut mayat ni tiga. Yang keluar daripada rumah masing-masing. Yang pertama, maluh, harta benda dia. Harta benda dia, ingat dia, pangkat dia, yang ni keluar bersama dengan dia. Yang kedua, wa ahluh, keluarga dia. Yang ketiga, Rasulullah sebut, wa amaluh, dan amalan dia. Amalan yang ketiga yang mengikut. Wa yabqa wahid, yang kekal satu je dalam kubur bersama dengan dia. Wa yarji' isnan, yang balik ni dua. Dua ni akan balik. Dua ni apa dia? Keluarga dia dan juga harta benda dia, semuanya akan balik. Yang kekal dengan dia amalan yang dia sedang bawa untuk menghadap di hadapan Allah. Sampai ke kubur, saya nak sebut sikit lagi. Bila sampai di kubur saja, tengok di hujung kaki tu, berdirilah dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Dah berdiri dah. Tak boleh nak lagi dah kita ni. Bila berdiri saja, malaikat munkar dan nakir tersebut, orang turunkan jenazah kita. Turun ke jenazah. Bila turun saja, benda yang pertama yang kita akan lalui, yang disebut dengan himpitan kubur. Darat disebut demikian. Ad-darat. Ad-darat maksudnya apa dia? Himpitan kubur. Turun saja jenazah, pum terus. Pum terus. Tak ada seorang pun di kalangan kita ni yang terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sebut, semua di kalangan umat aku kena himpitan kubur. Dalam keadaan berbeza, kuat ataupun ringan saja. Beza di kalangan kita ni kuat ke ringan dia. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Waktu mana roh dia dikeluarkan daripada jasad dia, jenazah dia, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Tapi, bila Sa'ad bin Mu'az diturunkan ke liang lahat, turun je dalam liang lahat, waktu mana turun saja, pum terus. Pum sekali tersebut, menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az, bila ditanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa dengan Sa'ad bin Mu'az? Yang dia kena juga tu kenapa? Lalu keluarga dia sebut, kami dengar Rasulullah cerita, Sa'ad bin Mu'az pernah kembali dalam satu permusafiran, tiba-tiba dia kencing sambil berdiri sekali.
Bila dia kencing sambil berdiri sekali, yang menyebabkan kerana sebab itulah dia kena himpitan kubur. Allahu Akbar. Kita ni kencing sambil berdiri berapa puluh kali dah. Yang Sa'ad bin Mu'az tu, sekali dia pernah kencing sambil berdiri. Dia kencing sambil berdiri, pum sekali, halus selai rambut. Kata Rasulullah. Tak boleh nak bayang sakit Sa'ad tersebut. Saya tak bercadang nak cerita yang ni. Kalau cerita yang ni panjang dalam perbincangan alim ulama. Cerita tentang himpitan kubur. Bila turun saja jenazah ini, turun jenazah tersebut, turun saja, hadap muka ke kiblat. Mula kita nyebau, depan muka kita ni tanah, belakang kita ni tanah, bawah telinga kita ni kedengaran tanah, dengar je tanah. Bawah telinga kita ni, saat tersebut kita dengar satu suara, selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat apa yang akan aku lakukan pada kalian sebentar lagi. Letak je jenazah kita ni, dengar terus lah bawah telinga ni. Bila dengar bawah telinga ni, dalam keadaan dengar bawah telinga tersebut, orang betulkan jenazah kita ni, bergerak kaki kita ni, bergerak di bawah sebelah kaki betis kanan, ataupun paha kanan, ataupun betis kiri. Disebut demikian. Dalam satu riwayat kata, bila bergerak saja, kita tanya terus, siapa engkau? Kita tanya, siapa engkau? Dia jawab. Dia pun jawab terus, amalan soleh kamu yang kamu lakukan di atas dunia dahulu bersedia untuk menjawab pertanyaan malaikat sebentar lagi. Bila tutup saja liang lahat, tutup je liang lahat itu, bunyi tanah-tanah yang turun, tanah yang turun, bergerak dah malaikat ujung kaki itu. Turun saja, bila bergerak saja, tutup saja liang lahat itu ni, timbul sampai para lutut je, sampai para lutut. Diri dah, datang dah malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan tadi, berdiri depan muka kita, lalu halau salat kita, halau zakat kita, halau haji kita, halau semua. Di waktu mana dia halau, kecuali satu yang dia tak mampu halau, yang saya biasa sebut di mana-mana pun, Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada kamu sewaktu mana kamu di barzah nanti. Ayah-ayah dan ibu-ibu, kalau kalian nak suruh kalian selamat dalam barzah nanti, bangun sebelum mana subuh, baca Al-Quran. Bangun sebelum mana subuh. Jangan dah subuh panjang baru nak bangun, jangan. Bangun sebelum mana subuh, baca Al-Quran Karim. Ni, kat depan ni berebut sahab yang pertama sebelum mana subuh. Umur kita 60 tahun. Umur dah lebih 60 tahun ni, jangan bekerja lagi lah dengan dunia. Kalau kita kejar dunia pun, kita tak dapat dah dunia. Tak sesuai dah dengan kita pun. Umur 60 tahun. Kalau kita dah usia 60 tahun, tak payah sibuk-sibuk lagi lah. Nak kerja tu, nak kerja ni, tak payah dah. Mulakan pada kita, perjalanan kita menyiapkan diri kita untuk kita menghadap depan Allah. Yang ni yang lebih utama dalam hidup. Di saat mana kita usia 60 tahun, baca Quran. Sebelum mana subuh, baca Quran. Bukan baca terjemahan tak. Baca Al-Quran Karim. Jangan sama baca terjemahan dengan baca Al-Quran. Bila kita baca, saya nak sebut lepas pada ni, panjang sikit pada kita. Bila dalam keadaan yang lain semua dihalau, tiba-tiba keluar ada perkataan manusia. Kataan yang kebanyakan, kalau 100 orang yang meninggal dunia, 98 orang sebut kalimah ni. Siapa dia? Daripada 1000 orang meninggal dunia, 998 orang akan sebut kalimah ni. Sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup balik, ya Allah. Kenapa nak hidup? Kenapa nak hidup? Kebanyakan di kalangan mereka, mulut mereka sebut, malaikat jangan tanya, bagi peluang nak hidup. Hidup dulu malaikat. Nak hidup, kenapa nak hidup? Kenapa nak hidup balik? Bila dah berada di alam barzah, tiba-tiba nak hidup balik. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau boleh aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal dahulu, malaikat. Nak buat balik, malaikat. Dah masuk dalam kubur. Tuan-tuan biasa kan tengok orang yang didakwa di mahkamah. Orang yang dah nak masuk penjara. Kebanyakan mereka akan sebut pada hakim, kata apa dia? Saya insaf Tuan Hakim. Tu baru atas dunia. Ni bukan atas dunia. Masuk dalam kubur, sebut terus.
nak hidup malaikat. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku hidup balik malaikat, aku boleh buat balik amalan soleh yang aku tertinggal sebelum daripada ni malaikat. Malaikat jawab apa dia? Kalla. Sekali-kali jangan harap kamu boleh hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak hidup, nak hidup. Wa min kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik untuk menghadap di hadapan Allah. Ulama-ulama tanya, pelik kan? Kenapa orang ni nak hidup? Yang nak hidup ni bukan orang kafir. Yang orang kafir tu tak apalah. Yang dia sebut nak buat amal soleh. Tentu apa dia? Tentu dia orang Islam. Tentu dia orang Islam. Habis tu kenapa dia nak hidup balik? Kalau dia Islam, dia nak buat amal soleh balik. Kenapa dia nak hidup balik? Sedangkan dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah cerita bila masuk dalam kubur orang mukmin, bila tanya saja, dia halau solat, halau zakat, halau semua. Kemudian malaikat mula tanya, "Ma rabbuka?" "Ma rabbuka." Dia nganga terus mulut. Nganga mulut ni. Nganga nak jawab. Nak jawab, "Allahu Rabbi." Kedengaran lekat. Kedengaran lekat di gerham dia. Tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Soalan ni soalan dah bocor lama dah dia punya. Kenapa tak boleh jawab? Tak boleh jawab ni. Malaikat ulang. "Ma rabbuka?" "Ma rabbuka" balik. Dia jawab. Rasulullah kata kak. Dalam hadis Rasulullah cerita, roh ni masuk dalam tubuh badan. Masuk sampai parah kepala. Sahabat tanya, rasa macam sekarang ni ke Rasulullah? Rasa macam sekarang? Rasulullah kata rasa macam sekarang. Rasa macam sekarang. Macam kamu hidup. Sekarang ni, kalau kita nak rasa macam mana, hulur kepala dalam tanah. Hulur kepala dalam tanah tu, kita cuba sebut, "Ma rabbuka?" gitu. Hanya soalan demikian. Nak tengok gambaran bagaimana keadaan diri kita. Kemudian, tanya lagi. Orang mukmin yang indahnya orang mukmin, bila tanya, "Ma rabbuka?" dia jawab terus, "Allahu Rabbi." Allah Tuhan aku, dia jawab. Bila sebut Allahu Rabbi tu, ada orang mukmin tanya lagi, "Wa ma nabiyuka?" "Wa man hadha ar-rajul?" Siapa lelaki ni? Bila tanya, siapa lelaki ni? Dia jawab, "Hadha nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia jawab terus, Nabi Muhammad kami. "Wa ma qiblatuka?" "Al-Ka'bah kiblati." Dia jawab. Kubur ni lapang terus. Kubur ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh bergerak kubur dia lapang. Melapang, kubur ni dia lapang. Kita pun boleh nampak tu. Kubur kita sedang bergerak lapang seluas mana? 70 hasta kata Rasulullah. 70 hasta ni seluas mana? 240 kaki. Dalam satu riwayat yang lain, kubur ni lapang. Lapang tersebut seluas mana? Sejauh mata memandang. Berubah kubur ni jadi indah, warna hijau yang cantik. Berubah jadi warna hijau yang cantik. Rumput-rumput pun keluar tumbuh terus. Rumput ni keluar tumbuh, warna hijau ni bauan raihan, bauan wangi. Kemudian nampak tempat dia dalam syurga Allah. Yang Allah letakkan tempat dia dalam syurga Allah. Nampak gemerlapan yang indah, cantik. Cantik pada diri dia saat itu. Nampak hijau, yang cahaya yang indah gemerlapan saat demikian. Lalu jenazah kita ni tarik. Mudah-mudahan kita lah saya cerita ni. Bila tarik je jenazah kita ni, sandar dekat dinding kubur. Bila sandar saja, kain kapan kita ni meluruk turun. Mengelusur kita ni, tengok ke bawah. Kita pun, malaikat tanya, Allah suruh tanya kamu, nak hidup balik tak? Allah suruh tanya, nak hidup balik tak? Tak nak malaikat. Tak ada seorang pun orang mukmin yang jawab, saya nak hidup balik. Tak ada. Orang mukmin bila masuk dalam kubur, malaikat tanya, nak hidup balik? Tak nak. Kenapa tak nak? Kenapa tak nak? Sakit mati, terbau-bau sampai ke dalam kubur. Sakit sakaratul maut ni, tak pernah rasa sebegini. Bila tanya, kenapa tak nak? Kenapa tak nak hidup?
Kenapa tak nak hidup? Tak nampak tempat dalam syurga. Tempat dalam syurga. Bila hari pertama di barzakh ni, orang mukmin ni, malaikat tunjuk. Hei, cuba tengok tu. Matahari tenggelam. Matahari tenggelam hari pertama di barzakh. Tengah turun tu. Dia bingkah bangun. Malaikat, aku tak solat asar lagi. Dia sebut. Teringat, hidup atas dunia tak pernah tinggal solat. Bila terbawa-bawa kan, macam orang tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa kerja, tiba-tiba satu hari dah pencen. Pagi tu ambil baju lagi nak pergi kerja. Nak sebut ni, kenapa? Kerana biasa, dah jadi rutin dalam hidup. Orang mukmin ni, tiap-tiap hari dia ni solat. Bila tengok matahari tenggelam tu, sebagaimana dia rasa hidup atas dunia, dia teringat. Dia masih lagi hidup. Dia rasa macam dia hidup lagi atas dunia. Bingkah bangun disebut oleh malaikat. Tak solat lagi malaikat. Tak solat lagi malaikat. Dalam kabut dia. Kerana sebagaimana dalam kabutnya dia atas dunia, kalau dia tak solat, bimbang dan berdebar hati dia. Malaikat jawab terus. La salata laka, wa la siyama laka, wa la hajjata laka, walakin numukal arusah. Tak ada dah solat untuk kamu. Tak ada dah haji untuk kamu. Tak ada dah puasa untuk kamu. Tapi tidurlah malam ini bagaikan malam pengantin baru dalam hidup kamu. Macam malam pengantin. Macam mana malam pengantin, tuan-tuan bayang sendiri. Nak sebutnya indahnya saat itu. Rehatlah kamu. Sekarang kamu mula rehat. Soalnya, ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, ada orang yang bila dia masuk dalam kubur, dia nak minta hidup balik. Kenapa? Saya bimbang sekali, orang kita ni, di kalangan kita yang ni lah yang saya paling bimbang. Kita ni termasuk di kalangan orang yang nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Kalau tanya, kenapa nak hidup balik? Oh, rupa-rupanya tak bersedia. Tak bersedia dengan kematian. Siapa yang tak bersedia? Di kalangan kita ni, kalau kita pecah-pecah di kalangan kita ni, ada 3 kelompok yang tak bersedia. Siapa 3 kelompok ni? Yang pertama, yang hidup sentiasa melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Orang yang buat zalim pada diri sendiri. Yang ni Allah cerita dalam Al-Quran Karim. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina taffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Saya nak sebut pada tuan-tuan, zalim-zalim ni jangan nampak zalim pada orang je. Jangan. Ramai orang kita dia tak nampak dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang tahu ada majlis ilmu, dia tak datang majlis ilmu. Dia bukan buat zalim pada ustaz. Padan muka ustaz, saya tak datang. Dia kata, dah tak menambah follower ustaz. Dia sebut demikian. Padan, saya tak nak datang. Tak, kamu tak buat zalim pada ustaz. Kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Kamu jangan ingat, bila kamu tak datang majlis ilmu, maka rugilah ustaz. Tak rugi. Tuan-tuan jangan ingat, bila saya tak boleh kuliah, saya ditahan tauliah misal contoh, digantung. Dan di wilayah ni tak kena dah. Di Putrajaya tak kena, tapi kena dekat Selangor. Jadi saya rugi. Rugi ustaz, badan muka ustaz. Tak, saya tak rasa rugi. Bahkan yang rugi yang tak boleh dengar. Yang rugi, saya tak rasa rugi langsung. Bahkan saya rasa alhamdulillah masa rehat untuk saya. Tapi tak rehat juga, jemputan banyak lagi. Ingat ke bila kena gantung sekejap tersebut? Gantung tak tahulah sekejap ke lama. Nak sebutnya kita berehat tak? Yang buat zalim, yang tahan ni, dia buat zalim pada diri sendiri. Yang menahan ni, berapa ramai orang tak boleh dengar kuliah tu, dia tanggungjawab. Jawab depan Allah nanti. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuskara fi hasmu was'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim? Orang yang Allah tanya, yang zalim ni siapa?
Yang tahan orang. Jangan bagi ceramah pada orang. Jangan bagi kuliah pada orang. Biarkan masjid terjadi kosong. Was'a fi qarabiha. Siapa yang lebih zalim? Allah tanya. Zalim ni siapa? Bila kita buat khianat pada diri kita sendiri. Tuan-tuan, konsep hidup ni saya sentiasa sebut. Setiap kali mana kita berbuat baik, kita bukan berbuat baik untuk orang, tak. Tapi kita berbuat baik untuk diri kita. Tuan-tuan, bila tabung derma lalu kan depan tuan-tuan, tuan-tuan masukkan duit dalam tabung derma tersebut. Tuan-tuan bukan buat tabung derma tu untuk tabung derma tersebut. Duit untuk tabung derma tu tak. Tuan-tuan akan boleh lihat balik di akhirat nanti. Lalu tabung derma ni, dalam poket kita ni kebetulan ada 2 keping. Satu RM10, satu lagi RM100. Agak-agak mana yang masuk? Biasanya yang RM10 lah. Yang RM100 kedai tom yam banyak lagi ni. Tersebut demikian. Di akhirat nanti, kita tengok balik. RM10 je aku bagi. Tak badan langsung. Setiap kali mana orang buat jahat pada kita, kita jangan rasa jahat itu kena pada kita. Konsep hidup kita ni, orang buat jahat. Di balik semula jahat tu untuk dia. Dia bagaikan meludah ke langit. Sebab tu kita ni, jangan berfikiran nak buat jahat pada orang. Jangan ada. Lebih-lebih lagi nak buat jahat pada kerja agama. Jangan. Tak untung kita. Buat zalim pada siapa? Zalim pada diri sendiri ni, orang yang tahu majlis ilmu ada macam ni. Tiba-tiba dia tak hadir. Dia tak hadir, duduk relax kat rumah. Orang tanya kenapa? Tengok Tom and Jerry dia sebut. Cerita Tom and Jerry tak habis-habis lagi dia sebut. Dia duduk kat rumah. Bermula daripada majlis ilmu ini start daripada mula, sampai majlis ilmu ini berakhir, start daripada mula tu, malaikat laknat dia, sampai berakhir majlis ilmu tersebut. Malam ni jangan panjang-panjang, sian orang kat rumah pula ni. Kena nak laknat lama sangat daripada. Sebutnya, kita ni nak gambarkan zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri ni siapa? Orang yang makan dadah, orang yang makan rasuah. Zalim pada diri sendiri. Orang yang ambil hak orang. Bila tuan-tuan rasa kita ni, na'udzubillah min zalik, jangan ada pada kita perangai macam ni. Pergi buat ukur tanah, masuk dalam tanah orang. Ukuran, masuk dalam tanah orang kan. Bila kita masuk dalam tanah orang tersebut, sejengkal je kita ambil. Tapi, bangun di akhirat nanti, 7 petala bumi dekat tengkuk. Tak pandang langsung. Mengheret tanah ni. Kita ambil tanah orang. Bila kita ambil tanah orang tu, sikit je. Kamu nampak macam kamu nampak kamu buat zalim pada orang. Tapi tak, kamu sedang buat zalim pada diri kamu sendiri. Ni yang dimaksudkan. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Saya nak minta maaf juga nak sebut. Siapa? Orang yang hisap rokok, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan hisap rokok, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati sampai kotak rokok kita masih lagi berbaki. Tuan-tuan, jangan demikian, tuan-tuan. Ni marah ni orang hisap rokok ni. Merah telinga masing-masing. Jangan panjang-panjang, Ustaz. Pendek-pendek sudah. Nak sebut ni. Jangan buat zalim pada diri sendiri. Kalau kita buat zalim pada diri sendiri, masuk dalam kubur, mereka tanya terus. Qalu fima kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Pelik kamu ni. Orang lain mati elok-elok, kamu mati macam ni. Kenapa? Mati dalam keadaan buat zalim. Zalim pada diri sendiri. Termasuk siapa? Orang yang mati dalam keadaan tak boleh membaca Al-Quran Karim. Saya sentiasa ulang. Orang Putrajaya ni, tak selayaknya mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Al-Quran, tuan-tuan jangan bagi mati, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Al-Quran, tuan-tuan masuk saja dalam kubur, persen 21 tu, persen 20, lebih sikit. Masuk dalam kubur persen 20 tu, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba mati tak percaya. Masuk dalam kubur je, mereka tanya terus. Quran? Bro, boleh baca bro? Quran? Tak boleh. Kenapa kamu tak boleh baca? Kamu buat apa di atas dunia? Aku bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, duduk pula dekat dengan surah Al-Falah. Kenapa kamu tak percaya? Kenapa kamu tak boleh baca Al-Quran? Kenapa tak boleh? Tak boleh, malaikat.
Benak. Dia sebut, benak. Saya makan semut banyak sangat dulu. Dia sebut. Waktu mana kecil-kecil dah. Malaikat nak sebut pada diri dia, tak boleh baca Al-Quran kali. Kenapa kamu tak boleh baca? Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh, malaikat. Cuma Quran tak boleh baca. Ni mati dalam keadaan kezaliman pada diri sendiri. Mati dalam keadaan macam ni menyesal tak sudah orang ni. Masuk dalam kubur, malaikat tanya, qalu fima kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang lemah atas dunia dahulu. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Tidakkah Allah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha? Susah sangat ke kamu nak cari orang-orang alim? Tumpang ilmu dengan mereka. Kamu susah sangat ke? Kamu nak hidup dalam keadaan kamu ni rasa pada kamu begini pada kamu. Fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan kamu disediakan neraka jahannam. Wasa'at masirah. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah. Ini kumpulan yang pertama. Yang masuk dalam kubur, berdoa dan meminta pada Allah nak hidup balik. Yang kedua, ni orang kita ni yang masuk ni. Siapa? Orang yang terang-terangan lawan syariat Allah. Saya ulang banyak kali lah, kita ni kalau kita sebut kita orang Islam, kita jangan lawan perintah Allah. Kalau kita memilih Islam, hidup kita, jangan berani lawan perintah Allah. Kerana dalam sejarah umat manusia lawan perintah Allah tak ada seorang pun menang. Ada lagi dalam sejarah dunia ni, hebat-hebat dunia ni, yang kita lalui ni, hebat Qarun, tak menang lawan Allah. Fir'aun, lawan Allah, tak menang. Abu Jahal, lawan Allah, tak menang. Kamal Atatürk, yang bawa bapa Turki moden, yang lawan Allah, tak menang. Mana menang? Dalam sejarah umat manusia lawan Allah, tak ada seorang pun menang lawan Allah. Oleh demikian, kita jangan berani lawan syariat. Jangan. Bila nama kita nama Islam, kita ni memilih Islam, cara hidup kita mesti Islam. Jangan cara hidup kita selain daripada Islam. Ada di kalangan kita lawan. Saya Islam tak berapa yakin Ustaz, tapi nasionalis saya yakin sikit. Sekularis saya lebih yakin. Liberalis saya yakin. Ada orang kita ni tak yakin dengan Islam. Saya campur je Ustaz, Islam dengan selain daripada Islam. Tak boleh. Islam mana boleh campur? Islam disebut udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Jangan kita campur. Saya tak percaya dengan Islam lah Ustaz. Susah. Kalau kita ikut Islam semua, habis kita. Segala benda ada dosa pahala, penat kita. Disebut demikian. Jangan. Bila kita sebut kita Islam, kita mesti menyerah diri kita bulat-bulat untuk perintah Allah. Tak boleh kita nak lawan perintah Allah. Ada orang lawan. Tak semayang. Saya tak ada. Tak apa, tak semayang. Ya, memang tak apa. Kamu nampak je tak apa je. Ada orang tak tutup aurat. Lawan perintah Allah tak tutup aurat kan. Kita jadi heran. Dia tak semayang. Tapi rezeki banyak. Zakat tak keluar. Tapi hidup, tengok badan dia. Montel-montel je semua. Dia ni tak tutup aurat. Tapi jodoh ada je. Jodoh dia ada je. Kahwin cerai. Kita ni yang tutup aurat, jaga sungguh-sungguh. Puas mandi bunga dah tak jumpa-jumpa jodoh. Tak jumpa-jumpa bunga dalam hidup. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita. Bila apalah kita sebut. Kenapa? Kerana Allah sedang membuka pintu maksiat untuk dia. Untuk diistidrajkan untuk padanya. Berhati-hati dengan istidraj ya. Kita kena ingat, bila kita buat maksiat, tiba-tiba tak ditegur oleh Allah, kita sedang diistidrajkan oleh Allah. Yang kena istidraj ini ramai orang kita kena. Dia ingat, bila dia naik saja kedudukan, bila dia naik saja jawatan dia rasa, aku dah besar dah. Kena istidraj Allah, dia mengaku jadi Tuhan terus. Ramai orang kita jadi demikian. Besar je jawatan, naik je jawatan, lawan perintah Allah terus. Aku tak standard, pergi dengar ceramah. Aku tak sesuai. Dia mula jadi demikian dalam hidup dia. Jangan. Kita ni bila kita naik kedudukan dalam hidup kita, kita kena rasa, ini cara Allah nak naik darjat ke?
ataupun Allah Subhanahu wa taala sedang menjadikan ujian istidraj dalam hidup kita. Ramai kena istidraj. Allah cerita dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma zukiru bih. Ketika mana mereka lupa segala peringatan Allah. Dah ditegur tak ingat. Dah diingatkan, dia buat tak reti saja. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Buatlah, degil sangat. Allah kata, buat. Pelik dia ni. Baca Quran, tak ada suara. Menyanyi, ada suara terus. Ni jadi demikian. Pelik dia. Kalau dia nak berlagu, lagu Al-Quran tak ada. Kalau karaoke, pandai pula lagu dia. Lagu Hindustan pula tu. Nak sebutnya, Allah sedang istidrajkan kamu. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sampai dia rasa seronok sungguh dengan maksiat yang dia buat. Sukalah aku. Tengok aku tak ada apa-apa pun. Orang semayang hajat tak kena pun. Orang berdoa tak kena pun. Orang buat apa-apa pun tak ada apa pun. Dia sebut demikian. Sampai bila? Hatta iza farihu. Sehingga dia rasa gembira sungguh dengan maksiat yang dia buat. Tengah-tengah dia rasa gembira tu, akhasnahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Faizahum mublisun. Lalu dalam keadaan demikian, dia tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kubur tu, tengok malaikat tu. Malaikat, hidup balik malaikat. Bagilah peluang, hidup balik. Pujuk malaikat ni. Nak hidup. Ni kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, di kalangan kita ni, masuk di barzah saja. Saat mana berada di barzah, kali pertama tersebut, dia nak hidup balik. Siapa dia? Orang yang masuk dalam kubur. Pandang kanan, pandang kiri, belakang depan. Kiri kanan, belakang depan. Tengok-tengok, kosong amalan menghadap depan Allah. Kosong, tak ada amalan. Saya ingat pensyarah saya ni, bila dia cerita yang ni, dia menangis teresak-esak. Dia menangis, dia kata mungkin kita kot, dia sebut. Aku bimbang aku ni mati masuk dalam kubur, tiba-tiba kosong amalan. Kosong amalan. Tak semayang ke? Semayang. Tak dengar kuliah ke? Dengar. Tak puasa ke? Puasa. Tapi kenapa kosong? Macam kita turun kapal terbang, saya biasa buat contoh ni. Turun kapal terbang di sebuah negara yang kita tak pernah sampai. Turun, immigration tanya. Custom tanya, mana pasport? Pasport. Itu cari pasport itu. Cari tak ada. Beg duit? Tak ada. Handphone? Tak ada. Tak ada semua. Turun di negara yang tak pernah kita sampai. Turun dekat Korea Utara lah senang cerita. Turun. Immigration tanya mana pasport? Pasport mana? Kita faham bahasa dia pun tidak. Waktu tu cari tak ada. Cari kanan kiri tak ada. Apa yang kita akan rasa waktu tu? Nampak terus muka Jongnam depan kita. Nampak terus kita demikian. Nak gambarkan saat tersebut. Cuba bayangkan, ni bukan turun dekat negara orang ni. Turun ke negara barzakh. Yang tiada akan bangkit dan hidup kembali. Tiba-tiba kosong. Kosong amalan. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut pada mereka, orang yang kosong amalan bila menghadap depan Allah. Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya, dia membiarkan sepanjang hidup dia sesat di atas dunia dahulu. Kat mana sesat? Sesat apa Ustaz? Saya tak masuk ajaran sesat pun. Macam mana saya boleh sesat? Saya perhati tuan-tuan, ulama jawab, ada 3 tempat kita sesat. Kat mana kita sesat? Yang pertama, tak yakin dengan masa depan hidup dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam. Ramai di kalangan kita ni, kalau cerita tentang Islam, boleh sebut Islam ni dalam bab semayang je. Dalam bab ekonomi, saya tak terima Islam. Dalam bab sosial, tak ada. Saya tak nak terima Islam. Sosial susah kalau kita dengan Islam. Padahal Islam ni, ceritalah dalam bab apa pun dia ada Islam. Hatta masuk tandas ada Islam. Dalam pentadbiran ada Islam. Dalam hidup ni, orang kita kan pergi ke bank. Tanya, pegawai bank tanya. Ni nak buka akaun Islami ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut. Mana yang untung? Dia tanya.
Padahal kawan tu bagi tahu dah, ni cara Islamik, ni cara konvensional. Orang kita kan, saya buat contoh yang mudah. Kita tanya, tak hantar anak menghafal Quran. Kita tanya, anak ni nak hantar ke mana? Tak hantar anak menghafal Quran. Dia tanya balik, ada masa depan ke? Menghafal Quran ni nak kerja apa nanti? Tanya. Anak, orang kita tanya. Baru-baru ni orang tanya dia, tak hantar anak menghafal Quran. Dia jawab balik, nak suruh anak saya mati terbakar, Ustaz. Orang kita ni jawab demikian. Pergi hantar sekolah tahfiz, mati terbakar, berkelimpangan macam tu dia. Dia boleh gambar sampai tahap demikian. Mentaliti kita. Ni nak sebutnya, orang kita tak yakin hidup dengan Islam. Jangan tuan-tuan. Satu mulut kita sebut, dalam tiap-tiap hari ni, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini yang dalam hidup orang mukmin. Kemudian, yang kedua kita sesat mana? Dalam ibadah. Dalam ibadah ni kita sesat. Kat mana kita sesat dalam ibadah? Alah betul terang je kita. Kita ni lagi lama kita solat lagi khusyuk kah? Ataupun lagi lama kita solat lagi kita ni hambar dan tawar dalam solat itu. Sejak daripada kita muda sampai tua ni, bilang dengan jari berapa kali kita khusyuk dalam solat. Mayang kita ni, lagi lama kita solat, lagi berebut sah yang pertama kah? Ataupun lagi lama kita solat, lagi berebut sah belakang dalam hidup kita. Hidup kita ni dalam bab solat. Maknanya apa dia? Kamu hambar dengan Islam. Patutnya, kita ni, lagi lama kita solat, lagi kita dekat dengan Allah. Kenapa yang kita jadi tak dekat dengan Allah? Kita tanya, Ustaz, kenapa saya, kalau sembahyang angkat takbir, Allahu Akbar, start daripada Allahu Akbar tu, masuk alamanda, keluar alamanda. Masuk Giant, keluar Giant. Saya ramai semacam. Setiap kali mana saya solat, begitulah saya solat, Ustaz. Kenapa, Ustaz? Jawabnya, dunia kita besar, akhirat kita kecil. Dalam dada kita ni penuh dengan perasaan dunia. Dunia je tamak kan. Tamak kita ni tak berhenti-berhenti. Sampai bila berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga tersumbat dalam lubang kubur baru kamu terasa. Dah pegang jawatan, nak lagi jawatan tinggi. Tuan-tuan, cuba tengok orang yang pegang jawatan. Dia tak berhenti dengan, saya cukup dah takat ni. Saya tak nak dah lebih. Tak ada. Bila dia pegang, lagi dia besar. Lagi dia nak. Lagi dia nak. Ada harta. Demikian. Rasulullah cerita. Ada satu lembah dengan emas. Dia nak lembah yang kedua dalam hidup dia. Sampai bila ni? Sampai tersumbat dalam lubang kubur. Lagi mana tak tersumbat, lagi itulah aku sibuk. Akhirnya, bila sibuk, tak terkejar dalam ibadah. Cuba kita perhatikan, kita dulu, bila kita belajar di peringkat universiti dahulu. Aku ni kalau dah kerja nanti, mungkin tak sempat bangun tahajud. Tapi nanti tua-tua nanti aku tahajud. Biasa kita rasa demikian. Bila kita dah pencet, ada pergi tahajud. Ada nak bangun tahajud. Lagi payahlah, lutut sakit. Dia jadi lagi teruk kita. Lagi kita ni berusia, lagi jauh. Sepatutnya hidup kita ni, lagi berusia, lagi dekat dengan Allah. Kenapa dia? Dekat dengan kematian. Lagi kita ni nak pencen, lagi kita hampir dengan Allah. Tapi tak, kita ni, lagi kita nak pencen, lagi terbayang banyaknya duit ni dapat ni. Bila dapat duit ni, nak buat apa ni? Nampak? Padahal kita demikian. Yang menyebabkan akhirnya, kita ni lagi jauh dalam ibadah pada Allah. Saya buat contoh tu yang disebut dengan kehidupan kita ibadah. Sedekah kita. Cuba perhati. Kita ni lagi dekat nak mati, lagi banyak bersedekah kah? Ataupun lagi dekat nak mati, lagi kedekut kita. Orang kita lagi dekat nak mati, lagi kira harta ni. Banyaknya dah tu. Banyaknya. Dia nak buat apa banyak-banyak? Padahal, kita ni, janganlah kita terperangkap dengan yang ni. Terperangkap, saya nak minta maaf ni. Terperangkap dengan kata-kata dahulu. Orang kita dahulu dikata apa dia? Simpanan untuk bekalan hari tua. Disebut. Siapa yang suruh simpan untuk hari tua? Siapa suruh? Islam suruh simpan ke? Tak. Islam kan suruh simpan untuk hari tua. Dalam hidup ni. Simpan untuk tua pun untuk apa? Kita kan, saya minta maaf nak sebut. Orang kita dahulu-dahulu. Bila dia pencen, dia nak balik kampung. Nak buat rumah besar kat kampung. Dia nak buat rumah besar, dia dah bayang dah buat rumah besar.
Dia nak buat rumah besar untuk apa? Yang dia tinggal 2 orang je lagi. Dia berdua je dengan isteri dia. Anak-anak dia dah ada rumah sendiri dah. Kemudian dia nak buat rumah besar. Kadang-kadang buat rumah besar. Besar rumah dia buat. Nak masuk rumah besar, beli kereta besar pula. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula. Macam nak masuk rumah besar ni, masuk je seminggu, meninggal dunia dia. Meninggal dunia dia. Tergamam sangat. Bila meninggal dunia, dah harta yang kereta baru dia, dimiliki oleh isteri dia. Isteri dia pula kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa round kereta tersebut kat tepi kubur kita. Round je. Kita pun tengok macam-macam je kereta. Dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu raya je rasa. Nak sebutnya gitu. Kita menghabiskan harta kita untuk orang lain. Sayangnya kita. Bila kita menjelang usia tua, banyakkan sedekah. Jangan terperangkap dengan perangkap-perangkap dunia ini. Ramai orang kita sesat dengan dunia. Sesat, lagi tua, lagi dia menyayangi harta benda. 2, yang ketiga, sesatnya akhlak. Akhlak, tuan-tuan. Allah, ramai orang kita ni, lagi kita hujung usia, lagi tak berakhlak. Lagi buruk akhlak. Perhati betul-betul lah kita. Kat mana kita buruk akhlak? Orang tua, yang biasa, buruk akhlak dia kat mana? Kat mulut dia. Mulut dia tu boleh tahan. Lagi tua, lagi suka mencarut. Lagi tua, lagi suka memaki hamun orang. Yang dia maki hamun tu bukan orang lain. Orang yang dekat-dekat dengan dia je. Anak menantu dia maki hamun. Kau jangan balik lah. Aku tak benarkan kau jijak kaki kat rumah ni. Dia mula terasa hati. Dia terasa hati dengan siapa? Dengan anak menantu dia. Yang ni yang tak tahan. Mulut tak mana nak jaga. Lagi tua, lagi tak bersih diri kita. Tak jaga kekemasan diri. Kekemasan diri, pakaian kita. Sepatutnya kita lagi berusia, pakailah pakaian yang warna menunjukkan kita menuju ke ahli syurga. Pakaian warna putih, cantik-cantik. Ni tua-tua pakai baju oranye lagi. Tua-tua. Allah. Nak sebut menyelam. Nak minta mana. Ni tua-tua kita ni. Malu kita ni. Tua-tua kita ni, dalam usia kita semakin tua ni, biar cara makan kita pun kemas. Cara kita bercakap, tertib. Nampak bagaimana peringkat usia kita yang semakin dekat menghadap depan Allah. Usia yang sebegini, diajar supaya apa dia? Supaya kita dekat dengan Allah SWT. Yang tua, tak jaga mulut. Yang muda, tak jaga tulisan. Akhlak tulisan, ya Allah. Ramai di kalangan kita tak berhati-hati dalam menulis. Saya dijemput masuk dalam WhatsApp group. Kadang-kadang saya tengok banyak grup-grup WhatsApp ni membawa dosa je. Grup WhatsApp yang kita masuk tu, kita tak menulis tapi kita ada share bahagian tulisan itu. Yang ni berhati-hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masuk dalam grup-grup WhatsApp yang caci maki, hidup dalam keadaan kata mengata, left je lah grup tersebut. Jangan duduk dalam grup yang jenis demikian. Kalau tuan-tuan duduk juga dalam kumpulan grup WhatsApp sedemikian, tuan-tuan akan menanggung saham sama. Tanggung. Kita WhatsApp satuan penduduk ni, satuan penduduk. Kadang-kadang caci maki tak berhenti-henti. Tak berhenti-henti. Bagi nasihat, tolong berhenti. Kalau kamu nak hodoh, cukup diri kamu seorang. Jangan kamu babitkan orang lain. Sama ada kamu keluar daripada grup ini ataupun kami akan keluar. Bagi amaran demikian. Biar nampak bagaimana kita ada akhlak dan ada peribadi. Biar orang nak kata, nak tunjuk warok lah tu. Orang sebut demikian. Ya, kita orang sebut demikian. Kita ada Allah dalam hidup. Bila kita ada Allah, kita ada peribadi yang mesti kita jaga pada diri kita, supaya kita selamat di akhirat nanti. Mudah-mudahanlah malam ini, tuan-tuan boleh nampak sikit view gambaran yang perlu kita lalui sekejap lagi dalam perjalanan hidup kita. Dan mudah-mudahan malam ini, semua di kalangan kita, bila kita dipanggil menghadap depan Allah, syurga yang tersedia untuk kita insya-Allah. Mudah-mudahan malam yang baik ini Allah rahmati dan berkati pertemuan ini. Dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah di akhir ini.
Doa ni jangan rakam ya, nanti orang repot pula. Doa kita tak ada nak sebutnya sekarang ni, doa pun malah kena marah sekarang. Ada soalan ni, Ustaz, semasa di alam barzah nanti adakah kita dapat berjumpa dengan ibu bapa, sanak saudara serta rakan kita yang telah meninggal dunia? Kita nak jawab kat sini nanti saat getir menghadapi kematian. Jawapan ni datang pada pertemuan kita nak buat satu seminar di dekat sini nanti, dekat katanya di Auditorium Cempaka Sari Perbadanan Putrajaya ni pada 7 hari bulan April. Tuan-tuan, sebenarnya saya ni bila saya mengajar kuliah, saya bimbang sangat kalau ramai sangat orang mati masuk dalam neraka Allah. Saya nak sangat semua, kalau boleh semua yang berada di Putrajaya ni bila meninggal dunia semua masuk syurga Allah. Bila nak masuk syurga Allah ni kita nak buat macam mana? Saya kena terangkan macam mana kita boleh mati masuk dalam syurga Allah. Dan perlu untuk buat satu seminar. Saya buat baru ni di Shah Alam. Saya jangka yang datang daftar tu seramai lebih kurang 1,500 orang. Tapi yang datang hari tersebut pukul 6.30 pagi lagi datang. Datang 2,500 orang. Datang, takut kita tengok jumlah yang ramai datang. Kita buat dekat Shah Alam sebelum daripada ni. Ni kita buat dekat Putrajaya ni. Tuan-tuan jangan tertinggal lah. Maklum pada panggil keluarga kita. Ada dua ceramah. Satu Ustaz Auni Muhammad, sahabat saya juga. Dia akan terangkan suasana kematian pada seorang. Saya akan cerita saat getir, waktu mana dekat nak mati tu. Benda apa yang perlu kita buat. Apa perlu yang kita lakukan. Nak masuk dalam syurga ataupun kita ni nak biarkan diri kita masuk dalam neraka Allah. Yang dibuat ni oleh geng Surau Putrajaya. Geng Surau Putrajaya ni. Mereka buat dan kemudian anjurkan dekat tempat tersebut, insyaAllah. Jadi tuan-tuan daftarlah. Rasa kat luar nanti ada ruang daftaran tersebut. Saya nak jawab, boleh tak berjumpa ni dalam pertemuan nantilah. Tuan-tuan boleh ingat balik lah. Tak datang, tak ada jawapan lah, senang hati. Kemudian bolehkah kita beramal, contohnya wirid dengan hanya kita perolehi melalui rakaman di YouTube, Google dan sebagainya tanpa berdepan dengan guru? Sebaik-baiknya sahihkan dahulu dengan guru. Sebabnya kita takut banyak wirid-wirid yang dibawa oleh puak Syiah yang masuk, kemudian ajaran sesat yang masuk. Jadi kalau kita tak sahihkan dahulu dengan guru-guru, tak payah buat amalan lagi. Itu cara demikian pada kita dalam dunia digital kita ni sendiri. Kemudian tuan-tuan, saya karang kitab ni lah, Mau'izah Hasanah. Kemudian saya karang juga Malam Pertama di Barzah. Saya karang Teman di Barzah. Dan yang ketiga saya karang kitab ni, Khabar daripada Barzah. Semuanya Barzah. Sekejap lagi insya-Allah akan keluar siri yang keempat pula. Kitab saya ni juga, di mana cerita tentang mengenai Barzah yang penutup dah pada Barzah, insya-Allah. Saya nak cerita tentang Barzah ni. Daripada kitab ni para hadirin sekalian boleh dapat gambaran bagaimana keadaan kita nanti bila kita nak menghadap depan Allah. Yang terakhir saya karang kitab ni lah. Kitab ni saya susun balik doa-doa yang warid datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dekat nak meninggal dunia, kita nak buat macam mana? Kemudian kita nak buat apa dia? Di antara huraian yang saya akan hurai nanti dalam pertemuan di dalam seminar nanti, insya-Allah. Jadi kitab ini saya nak dapatkan ni susah. Saya susun balik apa yang saya belajar dahulu. Saya susun teratur bila kita tengok orang nak meninggal dunia macam mana nak buat dan sebagainya. Jadi kitab ni tuan-tuan bacalah. Dan tuan-tuan bila rasa dekat nak mati, baca kitab ni. Senang cerita. Bila kita nak ziarah orang nak meninggal dunia, orang sakit tenat dan sebagainya, bawa kitab ni bagi hadiah. Lebih baik bagi kitab ni daripada kita bagi durian, nangka, rambutan tu. Baik kita bagi kitab macam ni. Kita bagi macam ni dia tengok je. Maknanya dia faham mati dah tu, senang cerita. Kita nak sebut pun tak tergamak sangat. Jadi kita guna ayat-ayat yang mudah, kita nasihat pada mereka tersebut. Tuan-tuan daripada tuan-tuan bagi goodies gula-gula macam-macam gaya tu, baik tuan-tuan bagi goodies yang macam ni. Dalam bentuk waktu mana kita ada program-program bacaan, Yasin, keluarga dan sebagainya. Saya buat ni, puncanya, tuan-tuan tahu kan, saya ada sekolah tahfiz di bawah saya. Ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan. Satu di Shah Alam, kemudian di Pahang, di Kelantan, kemudian di Kedah dan di selatan Thailand. Tiap-tiap bulan kos membiayai sekolah tahfiz ni, hampir saya perlu lebih kurang 200,000 lebih.
anak-anak yatim dan orang susah dan sebagainya. Macam mana cara saya buat? Macam di selatan Thailand, asalnya pelajar ada 22 orang. Sekarang ada 450 orang pelajar. Cara saya buatnya, saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka bangun, mereka sujud doa pada Allah. Doa pada Allah. Kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan madu tersebut untuk orang yang kena sihir. Saya kata minum air madu. Saya terlibat dengan perubatan Islam. Orang yang kena sihir, orang yang kena santau dan sebagainya. Saya suruh mereka minum air madu. Kebetulan di Malaysia kita ni tak ada undang-undang sihir. Tuan-tuan kena sihir, tuan-tuan pergi report pada polis. Bagi tahu pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Maknanya tak ada undang-undang kita. Kita ni, kerana kita dikawal, kita tidak orang Islam tidak menguasai. Kalau orang Islam menguasai, tentu kita boleh buat undang-undang. Boleh buat undang-undang. Tapi undang-undang tak ada tempat kita. Perkara demikian. Kemudian ada yang kena kencing manis teruk, dia buat minum air madu tersebut, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena batu karang. Saya pernah kena batu karang sekali. Minum air madu ni keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu. Inilah satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu, satu lagi belakang parang dah jawapan. Ibu-ibu ambil madu nanti, ibu-ibu kacau dengan air suam. Letak dalam peti ais. Bila dah sejuk dah, hidangkan pada keluarga masing-masing. Rasulullah sebut, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Kita akan rasa nikmat yang tak terkata. Allah jadikan kelebihan daripada air madu tersebut. Allah suruh ambil pengajaran daripada an-nahl, daripada madu tersebut. Ini cara yang kita lakukan dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidup ini, ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu kepada kamu, ya Allah. Betapa banyaknya ujian-ujian yang perlu kami lalui dalam hidup ini, ya Allah. Kamu jadikanlah setiap ujian itu mampu kami pikulnya, ya Allah. Jadikanlah setiap perjalanan hidup kami ini penuh dengan keberkatan dan kerahmatan kamu, ya Allah. Izinkan kami mengadu pada kamu tentang anak-anak kami, ya Allah. Betapa anak-anak kami, ya Allah, berada dalam keadaan pengajian mereka, ya Allah. Lapangkanlah hati mereka, ya Allah. Mudahkanlah ilmu kamu, ya Allah, untuk mereka tersebut, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang saleh, ya Allah. Izinkan kami mengadu tentang keluarga kami, ya Allah. Betapa keluarga kami seringkali diuji dan digoncang keimanan dan keyakinan berkeluarga ini, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang dirahmati dan diberkati, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengadu tentang ummah ini, ya Allah. Betapa ada di kalangan mereka, ya Allah, yang degil dan melawan perintah kamu, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah. Kamulah yang sebaik-baik pembuka dan kamulah sebaik-baik pembalas, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengucap 2 kalimah syahadah di saat mana penghujung perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Izinkan kami, bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Di saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu, ya Allah. Saat mana kami mula dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah. Lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon untuk pada kamu, ya Allah, agar dijadikan malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah. Malam yang terindah dalam hidup ini, ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah. Arwah ibu kami, ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah malam tamu tersebut malam yang terindah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kubur arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah,
di saat sebegini ya Allah, masa-masa yang terbaik dalam hidup mereka ya Allah. Rahmatilah saat mereka ini berada di barzah ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti bersama dengan mereka di kalangan illiyin ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.